Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, dalam pertemuan kita, dalam halaqah kita untuk kita memperbincangkan berkenaan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, dalam keadaan yang sentiasa ceria, sentiasa dipelihara, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, alhamdulillah, sepanjang pertemuan kita telah pun memperbincangkan sehingga ayat yang ke-181 daripada surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berkenaan dengan kebaikan yang sebenar itu bukan sekadar menghadap kepada timur atau barat atau membanggakan berkenaan suatu kiblat itu. Sebab setiap orang itu berbangga dengan kiblat dia. Setiap orang itu ada kiblat dia sendiri. So dia berbangga, sekadar berbangga dengan apa yang dia lakukan. Orang Yahudi berbangga dengan kiblat dia. Orang Nasrani berbangga dengan kiblat dia misal. Orang Islam berbangga dengan kiblat dia. Tetapi sekadar berbangga dengan apa yang ada, tetapi tidak benar-benar beriman seperti mana yang dikehendaki oleh Allah SWT, maka dia hanya menjadi ritual sahaja. Sedangkan Allah beritahu kepada kita bahawa siapakah sebenarnya yang melakukan kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab-kitab, para nabi, memberikan harta kepada orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah SWT sebelum ini, yang telah kita perbincangkan. Juga orang yang membantu orang dalam perjalanan, Ibnu Sabil itu, peminta sedekah, anak yatim, peminta sedekah, dan juga melaksanakan solat, iaitu melaksanakan solat itu sendiri. Mendirikan solat dengan sebenar-benar yang seperti mana yang diajar oleh Rasulullah SAW, sama dari segi atur syaranya dan juga daripada segi merealisasikan solat itu sendiri dalam kehidupan. Itu sebenarnya yang Allah beritahu kepada kita apakah sebenarnya kebaikan. Dan antaranya juga orang yang sabar dalam menghadapi penderitaan, maka orang itulah yang dikira telah melakukan kebaikan. Jadi bukan sekadar berbangga dengan kiblat atau berbangga menjadi orang Islam misalnya, kalau kita berbangga pada orang Islam, tetapi sekadar berbangga sahaja, tetapi tidak beramal seperti mana yang Allah SWT suruh, maka dia tidak dikira sebagai orang yang melakukan kebaikan. Baik. Sebab orang-orang Arab musyrikin ketika itu mereka berbangga pun mereka menjaga Kaabah apa semua, tetapi mereka di samping mereka menjaga Kaabah itu, tetapi mereka sebenarnya telah merosakkan Kaabah dengan meletakkan berhala-berhala di sekeliling Kaabah itu sendiri, dan beramal melakukan haji itu atau umrah itu, melakukan ibadah di Kaabah itu dengan menurut tata cara yang mereka reka sendiri, bukan menurut tata cara yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut pula berkenaan dengan qisas. Kemudian setelah Allah menyebut mengenai hukum qisas, di mana hukum qisas itu mesti dilakukan dengan adil, kemudian Allah kaitkan pula dengan adanya wasiat, di mana ada ulama yang mengatakan bahawa, banyak ulama berdasarkan hadis di mana mengatakan bahawa ayat ini telah pun dinasahkan dengan ayat yang lain, di mana tidak boleh memberi wasiat kepada kaum kerabat yang boleh menerima wasiat itu kerana mereka telah ada harta ahli waris itu kerana mereka telah diberi harta faraid itu sendiri, yang akan dibincangkan insya-Allah dalam ayat-ayat yang lain. Cuma kita telah berbincangkan bahawa ada keadaan
Yang ada ulama membenarkan memberikan kepada ahli waris tu, misalnya kalau mereka berlainan agama misalnya. Sebabnya kalau ibu bapa tu berlainan agama, mereka tak boleh menerima. Pendapat yang mengatakan, ada pendapat mengatakan bahawa mereka tidak boleh menerima harta warisan tu, faraid tu, maka bolehlah diberikan 1/3 daripada harta itu kepada mereka sebagai wasiat itu sendiri. Wallahu alam. Itu kalau bab-bab fikah ni kena tanya pada yang lebih pakar lah. Tetapi itulah telah diberitahu oleh Allah SWT. Tata cara itu diberitahukan supaya manusia dapat hidup harmoni. Bila manusia hidup harmoni, maka manusia dapat beribadah kepada Allah SWT dengan baiklah, dengan tenang, tanpa adanya kacau bilau. Baik. Setelah itu diberikan bahawa Allah beritahu bahawa siapa yang mengubah wasiat itu, maka dosa itu adalah kepada pengubah. Jadi orang yang memberitahu, orang yang membawa wasiat itu tidak berdosa. Ataupun ada orang yang menjalankan amanah, dia pemegang amanah, dia mendengar daripada si mati, dia beritahu kepada si abang ke misalnya yang paling tua, kamu buatlah begini, agihkan begini wasiat ini, maka dia agihkan, maka orang yang mengagihkan itu tidak berdosa kerana dia tidak tahu bahawa wasiat itu telah diubah, maka yang berdosa ialah orang yang mendengar wasiat itu. Pada si mati itu sendiri. Sebelum dia mati, dia adalah wasiat, maka dia yang mengubah, maka dosa itu pada dia, bukanlah pada orang yang membuat wasiat, dan bukan pada orang-orang yang lain yang sekadar mengagihkan tanpa pengetahuan. Orang yang memegang amanah, yang mendengar awal-awal tu yang mendapat dosa. Jadi Allah nak beritahu bahawa adanya orang dalam dunia ini, mereka ini adalah orang yang berani mengubah ayat-ayat Allah SWT. Sebab sebelum ni dah cerita dah, ada orang mengubah ayat-ayat Allah, maka bukan sekadar kalau kita tak mengubah Al-Quran, tapi kita mengubah perintah Allah SWT, amanah yang telah diberi oleh Allah SWT. Samalah juga seperti mana kita telah mengubah ayat Allah SWT itu sendiri. Sebab kita telah pecah amanah, sedangkan Allah dalam Islam itu sendiri memberitahu bahawa perlulah seseorang itu mematuhi janji. Kerana orang yang menepati janji itu adalah antara orang yang telah melakukan kebaikan, seperti mana yang telah dikatakan pada ayat 177. Wallahu a'lam. Itu secara ringkas apa yang kita telah perbincangkan sebelum ini. InsyaAllah hari ini kita akan masuk daripada ayat 182 daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah doakan mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kekuatan untuk memperbincangkan perkara ini dengan baiklah, insyaAllah. Semua itu datang daripada kekuatan daripada Allah SWT. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Faman khafa min musil janafan aw ithma fa aslaha bainahum fala ithma alaihi innallaha ghafurur rahim. Jadi Allah SWT melanjutkan sedikit berkenaan daripada wasiat di mana sebelum ni ayat 181 Allah SWT berfirman, barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah dia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Okey. Jadi bukannya dosa pada orang yang si mati tu. Si mati tu tak tahu apa dah. Dia dah jalankan wasiat dia seperti mana yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka dia punya kerja dia dah selesai dah. Yang mendengar itu yang berdosa. Dia kata Allah SWT, sesungguhnya Allah tu maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah tahu apa yang kalian buat. Allah dengar apa wasiat yang telah diberikan kepada kamu, si pemegang amanah. Dan Allah tahu apa yang telah kamu buat, iaitu kamu telah mengubah isi wasiat itu. Maka akan ada pertanggungjawaban kelak di akhirat jika kamu tidak membetulkan apa yang kamu lakukan dan jika kamu tidak bertaubat atas tindakan yang kamu lakukan. Jadi Allah kata, kemudian Allah lanjutkan sedikit mengenai hukum hakam ni. Rupanya boleh, ada keadaan yang boleh ubah wasiat tu jika berlakunya perkara ini. Allah kata apa? Tetapi barang siapa yang bimbang jika pemberi wasiat berat sebelah atau melakukan kesalahan lalu dia mendamaikan, kata Allah, mendamaikan mereka, maka tiada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi mendamaikan maksudnya dah dia menyuruh orang yang berwasiat, kalau orang berwasiat tu masih hidup, dia dengar wasiat tu, dia kata kena berlaku adil dalam beri wasiat sebagaimana batas-batas yang ditentukan syarak. Kalau dia tak nak dengar juga setelah dia meninggal, maka bolehlah wasiat itu tidak dilaksanakan atau dialter sikit, diubah sedikit kalau dilihat adanya berat sebelah misalnya. Adanya pada ayat itu, atau minta maaf, adanya pada wasiat itu tanda-tanda berat sebelah
Misalnya Islam dalam hadis dan mengatakan bahawa hanya 1/3 yang boleh diberikan, dia bagi sampai separuh ke. Separuh daripada harta dia, ataupun ada hutang-hutang yang tidak dilunaskan, maka dia bolehlah mengabaikan wasiat tu sehingga hak-hak seperti hutang ke apa semua diselesaikan terlebih dahulu. Barulah diambil cara berkenaan dengan wasiat itu. Ataupun wasiat itu berlebihan, sampaikan faraid yang sepatutnya diberikan kepada ahli waris tak mencukupi, sedangkan ahli waris ni kebanyakannya miskin-miskin misalnya, maka tak ada dosa kalau diubah wasiat itu. Kerana ada setengahnya wasiat itu yang menyeleweng misalnya, ataupun dia menambah ataupun mengurangkan wasiat tersebut, maka wasiat itu boleh diubahkan oleh pemegang amanah. Sebab apa? Kena membetulkan perkara yang salah. Jadi Islam nak ajar kita ni supaya jangan jadi menurut begitu saja, macam tu sahaja. Kita kena, kalau nak ikut satu benda tu, mesti dengan akal, mesti mengkaji. Benda tu elok tak? Kalau benda tu elok, okey, kita ikut. Kalau benda tak elok, kita kena ubah. Bukanlah kata abaikan terus macam tu saja. Kita kena ubah supaya dia menjadi lebih baik. Kalau kata wasiat tu tidak boleh dilaksanakan kerana ahli waris pun ramai. Misal anak sampai 9 orang, 10 orang apa semua, dia masih lagi nak wasiat, sedangkan anak itu memerlukan harta tersebut, maka perlulah diberi perhatian kepada ahli waris itu sendiri. Sebab ada sahabat Nabi pun pernah nak beri, dia nak berwasiat kepada orang lain misalnya, dan Nabi kata dia ada anak, tak dia ada anak perempuan. Nabi kata Nabi benarkan berwasiat tu, tapi tidaklah melebihi sehingga menyebabkan ahli waris itu melaratlah. Jadi Nabi kata membiak lebih kurang, masuk hadis, lebih baik meninggalkan anak perempuan kamu tu dengan harta lah, daripada dia nanti meminta-minta pula kepada orang lain. Itu yang Allah ajar, Allah didik kita apa nak jaga, kena menjaga yang ahli kerabat yang paling dekat, terutamanya orang yang di bawah tanggungjawab kita yang diberi nafkah itu. Itu kemudian barulah kita perhatikan juga kepada orang lain, sebab seperti mana telah kita katakan sebelum ini, kalau semua orang jaga keluarga dia, maka akan kuranglah orang-orang meminta-minta di luar sana. Maka kita boleh fokus kepada perkara yang lebih mantap lagi, itu seperti mana yang kita zaman sekarang ni, untuk buat vaksin ke, buat apa ke, pendidikan yang patutnya kita memaikkan Islam ini ke tahap setanding dengan orang-orang kafir, itu orang-orang bukan Islam itu sendiri, setanding dengan orang lain. Itu sebenarnya bila kita settlekan soal asas-asas ini, maka barulah kita boleh jadi seperti mana tamadun sebelum ini. Di mana tamadun sebelum ini, Andalusia ke seperti itu, mereka telah menjaga kebajikan masyarakat itu dengan baik, maka mereka boleh buat penyelidikan yang hebat. Sebab apa? Bab makan minum ni telah settle. Bab harta semua settle. Tapi kalau kita masih lagi ada penyelewengan sama ada pihak atasan atau bawahan, maka menyebabkan kita tak boleh maju. Maka susahlah untuk kita merealisasikan kebaikan, iaitu kebahagiaan, kesejahteraan dunia dan akhirat itu sebagai khalifah itu susah, sebab masih lagi orang tak cukup makan. Mana nak cerita pasal vaksin, nak buat vaksin ke apa semua, sebab apa? Kita masih ada masalah yang belum settle lagi. Itu sebenarnya sepatutnya kita renung-renungkan. Allah suruh settlekan masalah ni, sebab dalam surah Al-Baqarah ni, Allah nanti akan cerita pasal keluarga semua, pasal isteri, pasal suami, pasal anak, pasal persusuan. Sebab apa? Bila settle perkara ini semua, barulah kita boleh fikir macam nak bangunkan negara, macam mana nak majukan, nak naikkan Islam, nak naikkan tamadun Islam semua. Tapi kalau asas-asas nak settle, macam mana nak binakan negara. Sedangkan masih ada orang tak cukup makan. Kita nak cerita pasal kereta terbang, sedangkan ada orang kita pun tak ada. Jadi itu perkara itu yang sebenarnya kita fikirkan. Maaf kalau terkasar bahasa, tetapi itu yang Allah ajar. Sebab Nabi di Mekah ini, di Madinah ni nak bina negara. Tapi perkara-perkara asas ni Allah suruh Rasulullah SAW, sahabat-sahabat dan umat Islam seluruhnya memperhatikan terlebih dahulu apa yang perlu diperhatikan. So, sedalam itu, sedetail itu sebenarnya apa yang Allah SWT ajarkan kepada manusia. Jadi kalau dia ubahkan, maksudnya dia berdamaikan, dia ubah perkara tersebut, dia alter sedikit, dia bincang ke dengan ahli waris ke tentang perkara ini, mungkin ayah dia tu ada sikit kekeliruan, mungkin sebelum meninggal tu dia telah memberi lebih daripada sepatutnya, maka bolehlah diubah perkara tersebut jika perkara itu perlu diubah. Kalaupun ataupun wasiat itu terpaksa diabaikan kerana ada perkara yang lebih ahli waris itu perlu dijaga terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Kerana Allah kata sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, bermaksud Allah tidaklah mengambil tindakan terhadap orang yang melakukan perkara ini kerana apa yang dilakukan itu adalah perkara yang baik.
fala ithma alaih. Tak ada dosa bagi dia. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, bismillah. Dan ringkas-ringkas kita teruskan. Kemudian setelah Allah selesai memberitahu berkenaan wasiat ini, Allah melanjutkan berkenaan dengan satu hukum yang lain pula, di mana itu hukum berkenaan dengan puasa. Di mana puasa ini sebenarnya akan mendidik manusia untuk mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Itu dia sebenarnya. Sebab tu kita akan lihat nanti apakah tujuan puasa itu sendiri, seperti mana yang diberitahu oleh pencipta itu sendiri. Sang pencipta itu sendiri iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan berbincangkan sebentar lagi insyaAllah ayat 183 berkenaan perkara ini. Jadi Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab puasa ini untuk siapa? Taklifi hukum-hukum ibadah ni untuk orang yang beragama Islam lah. Nak pergi haji semua mesti dia Islam. Syarat utama mesti dia Islam. Nak solat syarat utama mesti dia Islam. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi Allah kata telah diwajibkan ke atas kalian puasa. As-siyam bermakna puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti mana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu. Apa tujuan yang utama dia? Apa natijah utamanya daripada solat itu? Ialah Allah kata la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah SWT menghabarkan kepada kita bahawa Allah telah mewajibkan puasa ini seperti mana orang-orang yang terdahulu. Kerana menurut Syekh As-Sa'di mengatakan bahawa kerana dia mengandungi kemaslahatan bagi makhluk di setiap zaman. Kata Syekh As-Sa'di, puasa boleh menambah semangat bagi umat ini, iaitu berlumba-lumba dengan umat yang lain dalam menyempurnakan amal perbuatan dan bersegera menuju kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan puasa juga bukanlah suatu perkara yang sulit, yang khusus bagi kalian. Maksudnya bukan kita sahaja yang buat perkara ini. Kita kata orang dulu tak buat pun. Tak. Orang dulu pun berpuasa juga seperti mana yang diperintahkan kepada kita. Dan untuk apa kita lakukan perkara ini? Kenapa tujuan utama untuk berpuasa ini? Allah kata supaya apa? Supaya kita memperoleh takwa. Betul, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dia kata Allah SWT seru kepada orang beriman daripada umat ini, memerintahkan mereka untuk berpuasa. Apa makna puasa? Apa makna siyam itu? Puasa itu bererti menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada melakukan hubungan suami isteri pada waktu malam hari. Dengan apa? Dengan niat yang tulus, ikhlas hanya kepada Allah SWT. Kerana puasa itu mengandungi penyucian, pembersihan, penjenihan diri daripada apa? Daripada kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan juga akhlak yang tercela. Itu puasa. Sebab kalau kita settle bab puasa ini, maka mudahlah untuk kita mengikut perkara-perkara perintah-perintah Allah SWT yang lain. Sebab apa tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT? Kerana apa? Sebab puasa ini sebenarnya apa? Kita meninggalkan satu perkara yang halal. Itu dia. Allah perintahkan kita untuk apa? Allah perintahkan kita untuk menjauhi satu perkara yang halal. Sebab tu Allah cerita perkataan puasa ini selepas pada Allah cerita berkenaan kisos, berkenaan wasiat. Kerana apa? Kerana puasa seperti mana kita katakan tadi, puasalah yang akan mendidik kita untuk mematuhi segala perintah Allah SWT dan juga menjauhi larangannya. Sebab apa? Sebab dalam perintah puasa ni, antara perkara utama ialah dalam perintah puasa ni, perintah yang disuruh kepada kita ialah antaranya ialah menjauhi perkara yang halal bagi kita. Yang haram tu tentulah perlu dijauhi. Tetapi apa yang Allah perintahkan dalam puasa, main point dia antaranya ialah mendidik kita untuk menjauhi perkara yang halal itu sendiri. Maka kalaulah kita mampu tinggalkan perkara yang halal ini seperti mana yang diperintahkan oleh Allah SWT, maka mudahlah nanti untuk kita meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau perkara yang halal pun kita mampu tinggalkan kerana dia perintah Allah SWT, maka mudahlah untuk kita meninggalkan perkara yang memang dilarang oleh Allah SWT pada setiap tahun itu sendiri. Seperti mana arak, seperti mana perkara-perkara rasuah dan sebagainya, riba dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya mendidik jiwa kita untuk mematuhi apa saja perintah Allah SWT dengan penuh kesedaran bahawa setiap apa itu, segala-galanya itu adalah milik dia, maka dia berhak untuk membuat syariat itu seperti mana yang dia mahu. Itu dia. Bayangkan burger, steak yang kita duk makan tu, nasi berani, nasi Arab, tiba-tiba Allah kata duk sebulan ni, siang hari ni jangan makan. Kita kata, kenapa? Why? Kenapa tak boleh? Sebab Allah SWT yang memiliki segala-galanya. Allah nak didik kita. Ada perkara yang macam kamu kena tahan diri kamu, bukan semua benda kamu nak ambil. Sebab tu dalam Allah nak bagi tahu kalau macam dalam soal bernikah pun misalnya orang lelaki itu kalau paling dia berkemampuan pun paling lebih-lebih pun 4 je tak boleh. 4 sahaja. Tak boleh lebih dah. Sebab apa? Ada had dia. Ini bukan milik kamu. Semua ni adalah milik Allah SWT. So Allah kata had. Allah nak didik manusia jangan jadi tamak. Jangan jadi semua benda dia nak dalam dunia ni. Tak. Adanya bahagian-bahagian tu untuk orang lain. Allah ajar dari awal lagi. Harta kamu yang cari, kamu yang susah siang malam. Tapi adanya bahagian orang lain kena bagi wasiat misal. Kalau awal-awal boleh bagi wasiat dekat ahli waris tu sendiri. Tetapi lepas tu Allah kata boleh kepada orang lain. Kerabat pun boleh, tetapi kerabat yang tidak menerima harta faraid. Jadi ada bahagian harta kepada orang lain juga. Wallahu a'lam. Baik. Kita terus baca ayat 183 ni. Yang mana Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu puasa seperti mana yang kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana yang diwajibkan orang-orang sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah apa yang Syekh Asadi dia kata agar kamu bertakwa ni, dia kata apa? Puasa itu sebenarnya dia kata faktor yang menyebabkan ketakwaan, kerana apa? Puasa adalah merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sebab apa itu takwa? Seringkasnya takwa itu adalah mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan dia. Jadi kata Syekh Asadi lagi, dia kata dalam di antara bentuk yang meliputi ketakwaan dalam puasa adalah bahawa orang yang berpuasa akan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT, seperti makan, minum, melakukan hubungan suami isteri di siang hari, dan perkara yang semacamnya yang sangat diinginkan oleh nafsunya. Dengan maksud apa? Kerana apa kita meninggalkan perkara ini, termasuk perkara yang haram dan perkara yang halal. Allah kira Allah haramkanlah. Yang halal tu Allah haramkan sementara, itu haramkan sementara di siang hari. Jadi dia halal sebenarnya, tapi Allah haramkan. Dalam sebulan Allah haramkan kamu tak boleh makan benda ni. Waktu siang hari kamu tak boleh mendekati pasangan kamu pada siang hari. Diharamkan buat kamu. Apa tujuan dia? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengharapkan pahala dengan cara kita meninggalkan perkara-perkara tersebut, sebab ini adalah perintah Allah SWT. Jadi sebenarnya kata Syekh Asadi lagi, puasa ni dapat melatih apa? Melatih diri bahawa sentiasa merasai diawasi oleh Allah SWT. Sebab puasa ni, kita boleh je pergi ambil wuduk telan air. Tak ada siapa boleh tahu kita buat apa. Kita makan sikit-sikit senyap-senyap ke apa, pergi kat mana-mana menyorok-menyorok, boleh makan. Tapi sini dia didik bahawa Allah itu ada muqarabah, adanya perhatian daripada Allah SWT. Sama ada kita bersendirian atau tidak di hadapan orang, tetaplah kita puasa kerana itu adalah perintah Allah SWT. Dan antara kebaikan berpuasa itu sendiri ialah dia menyempitkan jalan masuk syaitan itu, kerana syaitan itu berjalan dalam darah. Itu menurut apa yang dinyatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Dan juga ada lagi dia kata, dia tambah lagi, dia kata yang lainnya, dia kata adalah tujuan puasa ini adalah juga antara hikmah puasanya dia untuk apa? Untuk orang kaya ni, bahawa orang kaya ni juga merasakan kelaparan, merasakan juga kesusahan itu. Jadi dia adalah untuk menghibur kaum miskin lagi apa kata Syekh Asadi. Dan ini juga termasuk kepada gambaran orang yang bertakwa. Di mana orang yang bertakwa itu sepatutnya dia tak
Mana mungkin dia itu tidur nyenyak di saat orang lain ada jiran dia itu yang kelaparan. Jadi ni tujuan antara puasa ini yang mendidik manusia supaya memerhatikan orang lain. Dan juga satu hiburan kepada orang miskin bahawa dia pun tahu bahawa ada juga orang yang seperti dia yang tidak makan pada hari itu. Itu menghibur. Dan itu juga kata Syekh As-Sadiq adalah bahagian daripada takwa itu sendiri. Orang yang bertakwa itu dia tidak memikirkan diri sahaja. Itu antaranya. Wallahu a'lam. Baik. Jadi itu. Jadi apa yang perkara yang paling utama dalam puasa ini adalah untuk mendidik manusia itu untuk menjadi orang yang bertakwa. Kerana puasa itu seperti mana kita katakan tadi, iaitu puasa itu dapat menyebabkan syahwat kita itu terkurung seketika, melemahkan syahwat itu. Supaya manusia itu tidaklah menjadi orang yang sentiasa menurut nafsu dia sendiri. Sebab itu puasa itu dapat kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, puasa itu dapat sucikan badan, dia dapat mempersempitkan jalan syaitan. Maka ada hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Dia tegaskan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Siapa yang sudah mampu bernikah, maka hendaklah dia bernikah. Siapa dah mampu kahwin, maka kahwin. Kata Nabi, "Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa itu merupakan penawar bagi dia. Yang itu. Jadi itu juga. Maksudnya dalam bulan-bulan selain bulan Ramadan juga, kalau dia ni seorang yang belum berkahwin, dia belum mampu untuk berkahwin, tetapi dia seperti mana manusia-manusia yang normal, dia ada perasaan kepada pasangan yang berlainan jenis, maka dia digalakkan untuk dia berpuasa, supaya kerana puasa itu akan menyebabkan manusia itu, kalau kata Ibnu Katsir, dia kata puasa itu akan menyebabkan menyempitkan jalan-jalan syaitan itu, kerana syaitan itu berjalan dalam darah. Jadi dia akan menyebabkan syahwat itu tidaklah memikirkan hanya kepada kalau tidak dia akan fikirkan tentang perkara yang hubungan biologi itu semata-mata, maka at least kurang-kurangnya dia akan fikir pasal lapar lah, nak makan. Aku nak buka puasa nanti. Sekurang-kurangnya dia menyebabkan fokus dia itu pergi kepada perkara yang lain. Itu mungkin antara perkara hikmah yang ada pada puasa itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi kata Ibnu Katsir, puasa tu tak dilakukan setiap hari supaya jiwa manusia itu tidak merasa keberatan sehingga lemah dalam menanggungkan dan menunaikannya. Jadi puasa tu hanya diwajibkan pada hari-hari yang tertentu sahaja. Seperti mana yang dinyatakan dalam ayat yang seterusnya, di mana Allah kata ayyaman ma'dudat, ayat 184. Puasa tu bukanlah sepanjang tahun, melainkan ada puasa-puasa sunat. Itu pun tak digalakkan setiap hari, dan adanya buka puasa. Jadi Allah kata ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari yang tertentu saja dalam bulan Ramadan, 29 atau 30 hari. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatum min ayyamin ukhar. Jadi Allah kata hanya beberapa hari saja. Rahmat Allah SWT bukan setiap hari. Allah tahu tak mampu nak buat pun. Kalau setiap hari, bukan semua orang. Ada urusan-urusan yang tertentu, bekerja dan sebagainya, maka Allah dengan rahmatnya kata sebulan sahaja yang wajib. Jadi tetapi pun begitu, dahlah Allah kata sebulan sahaja, Allah dengan rahmat dia, Allah kata faman kana minkum maridon, siapa pula di kalangan kamu sakit, au ala safar, ataupun dalam perjalanan. Allah tak kata pun berapa jauh pun ke, tak ada aircon ke apa, kena tak ada aircon dalam kereta dulu ke, kalau ada aircon tak boleh ke, tak ada. Allah tak kata, Allah kata safar saja. Kalau kita kata zaman sekarang tak boleh dah sebab kita duduk dalam aircon, maksudnya kita seolah-olah nak kata syariat ini hanya sesuai pada zaman dulu je. Orang naik unta je boleh mengamalkan ayat ni. Jadi hati-hati dalam kita mengatakan perkara tersebut. Sedangkan setiap orang tu ada kesusahan dia. Maka kalau dia rasa safar, dia rasa dia nak asal safar, dia rasa tak susah pun, tapi dia jenis yang dia kata, tak apa, aku safar, aku tak nak puasa, maka Allah kata tak ada masalah, boleh melakukan perkara tersebut. Tetapi bukan macam tu saja, bukan lepas gitu saja, kena gantilah. Jadi kalau sakit, aw ala safar, ataupun dalam perjalanan, fa'iddatun, maka dia wajib menggantikan
min ayyamin ukhra. Kena ganti pada hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ke atas orang-orang yang berat melaksanakan, maka wajib dia bagi fidyah kepada orang miskin. Okey, ni sebentar lagi. Sebelum itu, berkenaan dengan ini Allah bagi keringanan. Apa Allah bagi? Allah bagi ruqzah. Ruqzah ni apa? Ruqzah ni keringanan. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT ini, betapa rahmatnya Allah SWT ini, seperti mana yang dia katakan dalam surah Al-Fatihah. Dia kenalkan zat dia dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, di mana dia ada banyak sekali nama, tetapi dia berkenan, sudi untuk memperkenalkan nama dia yang paling hebat, yang paling rahmat, iaitu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Di mana tak boleh pun namakan hamba Allah ni dengan nama Ar-Rahman, melainkan nak letak juga Abdur Rahman, hamba kepada Ar-Rahman. Sebab tiada orang yang rahmat macam Allah SWT. Kita kalau orang nak buat kita orang buat orang kata dia buat masalah kepada kita, dia khianati kita, tak ada dah kita nak percaya kat dia. Tapi Allah SWT macam-macam benda kita buat, tetapi masih lagi dia bagi peluang kepada kita selagi mana masih ada nyawa. Masih ada peluang untuk kembali kepada dia. Walaupun tinggi gunung sekalipun dosa kita kepada dia, tetapi dia sentiasa buka peluang untuk kita kembali. Jadi menarik apabila kita perhatikan, kita renungkan, kita tadabbur, kita dapat lihat bahawa sebelum ini Allah bila dia sebut tentang makanan yang diharamkan, Allah sebut juga ruqzah. Allah kata ada masa kalau terpaksa makan perkara yang aku haramkan, maka boleh makan. Sekadarnya. Itu rahmat Allah SWT. Lepas tu kita lihat pula pada ayat yang kita bincang hari ini, Allah perintahkan kita puasa bulan Ramadan pada hari-hari yang tertentu yang telah Allah tetapkan, tapi Allah masih lagi bagi ruqzah kat kita. Yakni keringanan kepada siapa yang tak mampu melaksanakan perintah dia. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT ini sentiasa rahmat dalam apa juga keadaan. Dalam perintah dia, dalam larangan dia, masih ada keringanan yang Allah berikan. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya dalam kehidupan seharian kita ini, kita bukan lihat kepada puasa sahaja, berapa banyak sebenarnya perintah Allah SWT dan larangan yang kita dah langgar. Banyak sekali sebenarnya. Saya tak nak kata kepada orang lain, saya kata kepada diri saya sendiri. Berapa banyak yang telah kita langgar. Tapi dia masih lagi tak ambil tindakan dia kepada kita. Sebab apa? Dia nak bagi peluang untuk kita bertaubat. Itulah Allah SWT, Tuhan yang maha memberi rahmat. Dan ini juga menunjukkan bahawa agama itulah adalah mudah. Yang menyusah-nyusahkan adalah manusia, menyusah-nyusahkan orang lain. Apa yang Allah ajar dalam Quran, apa yang Nabi bawa, semua tu mudah sesuai untuk manusia. Sebab tu ayat last sekali daripada surah Al-Baqarah, nanti Allah bagi tahu bahawa Allah tak beban manusia ini dengan perkara yang dia tidak sanggup melakukan dia. Itu rahmat Allah SWT. Jadi nak cari Tuhan yang mana lagi? Nak cari agama yang mana lagi? Apa lagi kita nak daripada Tuhan? Sedangkan Allah SWT tu rahmat. Buat je saja perintah dia. Tak mampu, Allah bagi ringan. Kita semayang, tak mampu diri, duduk. Tak mampu duduk, baring. Tak boleh baring. Tak boleh baring, paralyzed ke? Masih lagi dengan mata kedipan mata ke? Tak pun dengan perasaan hati. Dah tak boleh juga. Kalau memang dah tak boleh, dah akal tak pusing, maka diangkatlah kewajipan itu. Itu Allah SWT. Itu Tuhan kita. Sementara kita ada ini, masih ada kekuatan buat. Bila kita tak larat esok, pahala, kalau kita memang dah lazimi perkara yang baik ini, maka pahala itu tetap boleh jalan. Walaupun kita tak buat masa COVID-19 ni kan. Heboh berkenaan orang tak boleh pergi masjid apa semua. Tetapi kalau orang tu memang dah melazimi diri dia boleh pergi ke masjid, maka pahala dia tetap jalan. Sekarang tak boleh, pemerintah tak bagi kita duduk rapat-rapat. Sebab apa? Telah diberitahu bahawa untuk mengelakkan berlakunya penyebaran wabak apa semua. Tetapi jangan bimbang, pahala itu tetap ada bagi orang yang telah melazimi perkara tersebut. Allah tu maha rahmat. Kita kena lihat Allah tu bijak. Allah tu bukan benda yang statik, benda mati ke tak tahu benda tak. Allah tu bijak. Kena faham perkara tersebut. Sebab tu Allah kata Allah alim. Allah faham benda perkara-perkara ini. Dia yang menurunkan penyakit, maka dia yang memberi kemudahan-kemudahan dengan syarat kita ni memang sentiasa taat kepada Allah SWT. Jadi tiba-tiba dah buka masjid, bukan semua orang juga pergi, tak penuh juga masjid tu. Jadi itu kita sebenarnya yang kita nak fikirkan, jangan sekadar kita bercakap di lisan, tapi perlu dibuktikan dengan perbuatan. Baik, kita balik kepada ayat ini. Maka Allah SWT kata, kalau waktu kita sakit,
Waktu bermusafir misalnya, maka tak dibenarkan untuk kamu tidak berpuasa, tapi kena ganti pada hari yang lain. Okey. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan ke atas orang-orang yang menjalankannya, maka dia wajib bagi fidyah kepada orang miskin. Okey. Dia ada mengatakan begini, sebelum ini dinyatakan bahawa boleh awal-awal tu, kalau katalah dia tak larat untuk melakukan puasa misalnya, maka dia boleh pilih sama ada dia nak menggantikan puasa tersebut ataupun membayar fidyah semata-mata. Tetapi kemudian perkara tersebut dibatalkan, dimangsuhkan, dinasahkan, maka siapa yang mampu dia tetap kena ganti puasa dia. Jadi fidyah ni untuk siapa? Fidyah ni masih ada. Fidyah ni untuk orang yang betul-betul tak larat dah. Misalnya dia orang yang tua sangat dah, memang kalau puasa dia memudaratkan diri dia, atau dia ada penyakit kronik, memang doktor nasihat dia tak boleh puasa langsung. Kalau puasa dia akan memudaratkan diri dia, maka bagi dia ini bolehlah membayar fidyah semata-mata. Dan juga ada juga pandangan-pandangan untuk orang yang menyusukan bayi juga, dan dia ni adalah memang sentiasa melahirkan anak misalnya. Jadi mustahil untuk dia berpuasa. Ada pandangan yang mengatakan untuk dia juga bolehlah dia membayar fidyah saja tanpa perlu diganti. Perkara ini tuan-tuan puan-puan kena rujuk balik kepada yang pakar lah. Ini kita bagi tahu yang asas-asas sahaja. Ada pandangan sebab kita nak tunjuk apa? Ada rahmat, ada keluasan daripada Allah SWT, supaya kita rasa bahawa Islam ni mudah, supaya kita rasa bahawa Allah ni sayang kat kita sebenarnya. Buatlah mana mampu. Kan Nabi kata lebih kurang maksud hadis, apabila diperintahkan kepada kamu suatu perkara itu, buatlah semampu sekadarnya. Sekadar yang kita mampu. Buat sungguh-sungguh lah, bukan kata sambil lewa. Kita cuba sebaiknya, maka sekadar itu Allah tahu kemampuan kamu, tapi apabila diperintahkan supaya menjauhi larangan, maka tinggalkan terus. Iaitu apa yang Islam itu sendiri. Barulah kita tahu bahawa rahmat. Tapi kalau tak diberi tahu perkara ini, semua ni susah, semua susah, yang ni susah, semua kita nak beratkan hak ni, batal, semua ni batal, buat ni salah. Akhirnya kita akan nampak bahawa Islam ni agama batal, haram batal. Kita akan rasa macam tu. Agama batal kita panggil. Tak, bukan begitu. Dia sebenarnya Islam itu tersusun very systematic untuk orang yang hidup, untuk makhluk Allah, untuk manusia, bukan untuk malaikat. Malaikat tidak bernafsu. Tapi Allah telah susun agama ini, syariat ini sesuai dengan makhluk yang bernama manusia ini. Ada kelemahan-kelemahan yang tertentu, Allah tahu. Tetapi Allah bagi keringanan-keringanan. Kerana apa? Kerana Allah tahu manusia itu adalah apa? Kerana manusia ini ada kelemahan-kelemahan. So Allah bagi ruqzah, bagi keringanan kepada manusia kepada hamba-hambanya, sebagai tanda Allah itu memang maha pemurah, maha penyayang, sangat menyayangi manusia itu. Cuma manusia tidak menyayangi diri dia. Manusia itu yang menzalimi diri dia. Allah tidak pernah menzalimi dirinya. Allah tidak pernah menzalimi makhluknya. Wallahu a'lam. Kemudian Allah kata faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa yang sukarela mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Maksudnya siapa yang kalau dia nak fidyah tu, dia nak tambah fidyah ke, dia nak tambah bayaran fidyah tu ke, ataupun dia ni memang nak ganti puasa sebab dia nak tambah fidyah juga, maka dibolehkan perkara tersebut. Perkara itu adalah perkara yang baik. Itu lebih kurang lah maksud ayat ini. Wa antasumu khairul lakum, dan bahawa kamu berpuasa itu lebih baik bagi kamu. Kalau kamu mampu, maka puasalah, maka itu lebih baik. Tapi kalau kamu tak mampu, maka dibenarkan ruqzah tersebut. In kuntum ta'lamun, jika kamu benar-benar mengetahui dia. Jadi berkenaan dengan safar misalnya ataupun sakit. Jadi kalau dalam Buya Hamka rahimahullah ta'ala, kalau kita pergi kepada asal lah ayat, kita belum pergi kepada perbincangan lain. Asal ayat lebih kurang Allah tak tetap pun sakit macam mana. Allah kata sakit dia, marid dia.
Ya, itu nak tunjuk rahmat Allah SWT. Kalau kita rasa sakit kepala pun menyebabkan kita tak boleh nak puasa, maka kalau kita rasa betul kita ni, kita tak tipu, Allah tahu kita tipu ke tidak, kita tahu diri kita sendiri, maka boleh kita berbuka. Allah tak sebut sakit yang bagaimana, Allah tak sebut sakit kronik ke apa. Yang itu yang awalnya, kalau kita lihat kepada keringanan yang Allah beri. Begitu juga safar, musafir. Allah tak kata naik kapal terbang tak boleh, naik kapal tak boleh. Allah tak kata kena naik unta saja baru boleh tinggalkan. Tak. Allah kata tinggalkan. Dalam safar boleh tinggalkan. Sebab tu ada ulama pun ada yang menetapkan kalau safar mesti tinggalkan. Tetapi perkara itu tak adalah. Bila kita lihat, Nabi pun ada ketika pada musafir dia tinggalkan puasa tu, ada keadaan juga dia berpuasa ketika dia musafir. Jadi terserah kepada kebijaksanaan diri sendiri, kepada keadaan diri sendiri, bagaimana kondisi kita yang menyebabkan sama ada kita hendak tinggalkan atau tidak. Tapi jangan lupa perlu ganti. Bukan tinggal begitu sahaja. Baik. Jadi kita lihat bahawa rahmat Allah SWT itu luas sekali. Allah SWT ini bukan nak memusnahkan manusia, bukan saja-saja nak menyusahkan manusia, tetapi ibadat puasa ini sebenarnya adalah baik untuk manusia itu sendiri, untuk mendidik manusia ini supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Sebab tu diriwayatkan dalam hadis lebih kurang ada ketika Nabi Fatu Mekah tu, Nabi sendiri dan para sahabat tidak berpuasa. Bahkan ada orang dalam musafir dia berpuasa juga dalam musafir, tapi nampak dia tak larat betul, maka ditegurlah oleh Nabi SAW perkara tersebut. Itu semua rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sendiri tak boleh cakap orang tu teruknya dalam musafir tak puasa. Dia ikut ayat Quran seperti mana dia rasa dia tak larat. Jadi dia benarkan perkara. Sebab kita drive jauh pun zaman sekarang sampai 3-4 jam. Dia berjauh. Memanglah kita naik kereta, tapi ada orang yang tak larat. Jadi maka dia boleh berbuka seperti mana yang diberi keringanan oleh Allah SWT, tapi dia kena ganti. Itu sahaja. Itu ringannya ajaran oleh Allah SWT itu sendiri. Baik. Kita teruskan. Kita ringkas terus ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Maka Allah bagi tahu next kepada kita apa sebenarnya keistimewaan berpuasa di bulan Ramadan ni. Masya Allah. Kadang-kadang kita ingat puasa tu begitu sahaja. Rupanya ada yang kaitan lain pula berkenaan dengan puasa ni. Di mana Allah SWT bagi tahu kat kita dalam ayat 185 ni, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ni kata Allah, allazi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan dalamnya Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia ni, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan daripada petunjuk-petunjuk yang membezakan yang hak dan yang batil, yang betul dan yang salah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan itu, yang ini mengetahui lah, macam kita tak tengok sendiri, kita dengar dalam televisyen, kita tahu pemerintah bagi tahu, maka Allah kata falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridan, siapa yang dia itu sakit, au ala safar, ataupun dalam keadaan dia perjalanan. Sekali lagi Allah ulang rahmat Allah ulang kali-kali berkenaan dengan uruslah ni. Sekali tak cukup, Allah tak bagi tahu. Allah bagi tahu ulang sampai 2 kali Allah bagi tahu. Sedangkan tadi Allah dah bagi tahu dah. Tapi Allah bagi tahu lagi. Kalau kita ni manusia ni, kalau bab perintah nak suruh orang ingat berulang-ulang kita bagi tahu. Tapi bab kita nak bagi tahu uzah kat orang, sekali je kita bagi tahu. Nanti orang mempermudah-mudahkan kita kata gitu. Tapi Allah ni sekali lagi Allah kata kalau sakit, kalau dalam safar, faedah, maka dia wajib ganti min ayyamin ukhar, ganti pada hari yang lain. Yuridullah, ini yang bagi saya ini sangat personal kita dapat lihat bahawa Allah SWT dia betapa dia belai makhluk dia, hamba-hamba dia. Dia pujuk hamba-hamba dia, manja kan. Betapa dia manjakan manusia. Dia kata apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah dia nak kamu senang kan. Mana ada orang duk cakap kita.
kerja ni aku kerja kat sini, jangan risau, saya nak bagi kamu bersenang lenang je. Allah kata macam tu. Aku nak bagi kau senang. Wala yuridu bikumul usr. Dan dia itu tak menghendaki bagi kamu kesulitan. Walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum. Dan supaya apa? Supaya kamu dapat sempurnakan bilangan dan agar kamu mengagungkan Allah atas apa yang telah ditunjukkan kepada kamu. Supaya ibadah ni, puasa ini menyebabkan kita kagum kepada Allah SWT dengan rahmat-rahmat dia. Supaya puasa ini menyebabkan kita membesarkan diri kepada Allah SWT. Dan apa tujuan puasa ni? Apa tujuan juga rozah yang Allah bagi? Wala'allakum tashkurun. Agar kamu kalian bersyukur kepada Allah SWT. Berterima kasih kepada Allah SWT. Allah dah bagi keringanan. Allah bagi macam-macam kemudahan. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena ucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan buktikan syukur kita ni, terima kasih kita ni kepada Allah SWT. Dengan apa? Dengan kita ini memperhambakan diri kepada Allah SWT. Dengan sebenar-benar perhambaan. Jadi bila dah tinggalkan, gantilah. Kalau tak mampu, bayar fidyah. Itu apa yang Allah ajar. Ada berkenaan dengan turunnya Quran ini, ada hadis yang saya baca daripada Ibn Katsir rahimahullah. Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailati min Ramadan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, suhuf Ibrahim ini diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan. Wa unzilatit Tauratu listin madaina min Ramadan. Jadi Taurat juga diturunkan pada 6 Ramadan. Wal Injilu li thalatha ashrata khalat min Ramadan. Dan Injil turunkan pada 13 Ramadan. Wa anzalallahu Qur'ana wa anzalallahu al-Qur'ana li arba'in wa ishrina khalat min Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Jadi Ibn Katsir rahimahullah ta'ala kata, Suhuf Ibrahim, Taurat, Zabur, Injil diturunkan kepada Nabi Prima dalam satu kitab sekaligus. Al-Quran pula turun secara sekaligus, dan turun bulan Ramadan tu turun sekaligus, tapi dia turun daripada Baitul Izzah. Minta maaf, dia turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan perkara itu terjadi pada bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar. Jadi kita lihat kitab-kitab lain pun turun bulan Ramadan juga. Itu antara dia, itu apa yang Allah pilih berdasarkan hadis ini. Menunjukkan kemuliaan Ramadan ini kerana turunnya kitab-kitab itu, kitab-kitab tersebut antara pandangan. Jadi dan juga Ramadan ini juga turun pada apa? Pada malam yang barakah, pada malam Lailatul Qadar. Ada yang kata memang malam itu telah berkat, ada yang mengatakan bahawa dia berkat kerana sebab turunnya kitab itu sendiri. Wallahu a'lam. Di mana dinyatakan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam kemuliaan. Dan surah Az-Zukhan Allah kata, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam yang penuh barakah. Dan juga pandangan mengatakan bahawa memang malam itu telah berkat pun, sebab turunnya pada malaikat apa semua, dan malam itu bertambah lagi keberkatan dan kemuliaannya kerana turunnya Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi apa tujuan dia Al-Quran ini turun? Sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai menjelaskan berkenaan dengan mana yang betul, mana yang salah. Jadi ini juga sebenarnya pujian bagi Al-Quran. Angkat martabat Quran ini yang diturunkan sebagai petunjuk bagi hamba dia, yang dia turunkan pada saat kita ini meninggalkan kita meninggalkan perkara yang telah selalu kita lakukan, syahwat kita apa semua, perkara yang halal kita lakukan Allah haramkan sementara siang hari. Dan itu menunjukkan bahawa kita ini juga patuh kepada apa yang diturunkan oleh perintah Allah SWT. Maka kita membacalah kita Al-Quran itu pada bulan Ramadan itu dalam keadaan diri kita sedang dalam keadaan mensucikan diri. Kerana kita membaca Al-Quran itu sendiri adalah untuk apa? Untuk mensucikan diri kita ini daripada segala kesalahan-kesalahan kita, daripada segala amalan-amalan syahwat kita, segala apa yang kita rasa betul tapi rupanya salah, kita tinggalkan. Kalau apa yang kita rasa nenek moyang kita buat betul, kita tinggalkan. Itu tujuannya kita baca Al-Quran ini untuk mensucikan diri kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa, seperti mana kita berpuasa itu di bulan Ramadan untuk apa? Untuk menjadikan kita ini orang yang bertakwa. Wallahu a'lam.
Jadi Allah kata faman syahida minkum syahra falyasum. Maka kalau dia tahu, dia nampak lah, maksudnya dia nampak apa bulan sabit ke, dia nampak bulan tu, anak bulan tu, maka dia kena puasa. Kalau dia tak nampak pun, dia dah dapat, dia tahu bahawa itu waktu puasa, orang bagi tahu dia, macam dalam kes kita dalam televisyen dah bagi tahu, maka dia kena puasa. Itu menunjukkan bahawa ada perkaitan dia Quran dengan puasa itu sendiri, sebab dalam Quran itu sendirilah menyuruh kita puasa. Maka segala perintah-perintah Allah SWT dalam Quran ini memang sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Atau Allah kemudian Allah dengan rahmat Allah kata siapa yang sakit, wa man kana maridon aw ala safar, ataupun dalam perjalanan, fa'iddatu min ayyamin ukhra, dia wajib ganti pada hari lain. Jadi Allah kata yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah nak kemudahan, bukan Allah nak kesusahan bagi kamu. Baik. Sebab tu kalau kita lihat dalam hadis yang kita rujuk dalam tafsir Ibn Katsir, di mana maksud hadis daripada dalam sahih Al-Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Abu Darda, dia kata kami pernah berpergian, kami pernah bermusafir dengan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Ketika musim panas sekali, sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangan di atas kepala kerana panas yang sangat kuatlah panas dia. Terik panas dia. Jadi tidak ada antara kami yang puasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. Jadi boleh puasa sebenarnya. Tetapi kalau tak mampu, boleh berbuka. So semua orang buka kecuali dua orang dia. Rasulullah SAW dan juga Abdullah bin Rawahah. Itu dia. Jadi sebab tu Rasulullah SAW dia bagi tahu, rukhsah ini boleh dibuat pilihan lah. Siapa yang nak ambil, dia kata man aftara fahasan. Siapa buka dia buat baik. Baiklah untuk dia, sebab Allah tak suruh kita menzalimi diri kita sendiri. Wa man shama fala junaha alaih. Siapa dia tetap puasa, maka tak ada dosa baginya. Itu dia. Sebab tu apabila dia tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sungguh sering berpuasa. Adakah aku boleh puasa dalam perjalanan? Rasulullah SAW kata, jika engkau mahu, puasalah. Dan jika kau mahu, bukalah. Macam tu je Allah kata. Rasulullah kata. Rasulullah tak tanya berapa jauh, berapa jarak, kau naik apa, naik unta ke, naik apa, selesa ke tak selesa. Tak. Dia punya syarat dia musafir sahaja. Berapa jarak pun Nabi tak ukur, Nabi tak bawa lah apa tu nak ukur. Jalan tak. Itu Islam tu mudah saja. Tapi kena ganti. Itu sahaja. Sebab tu ada juga dalam Rasulullah tanya, jumpa seorang lelaki dia dipayungkan dah. Maka beliau tanya, mengapa dia ni? Dia orang jawab, dia sedang berpuasa. Nampak kesusahan dalam diri dia lah. Beliau pun bersabda, bukan termasuk kebajikan berpuasa ketika dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Itu dia. Tuhan kita Maha Pemurah, Maha Penyayang. Nabi pun membawa rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Taklah aku utuskan kau wahai Muhammad melainkan kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi berkenaan hukum hakam semua tu nanti tuan-tuan boleh carikan sendiri. Kita lihat bagaimana hikmah dia, apakah kebaikan kepada puasa itu sendiri. Sebab Islam ajar apa? Nabi kata yasiru wala tu'assiru. Pemudahkan, jangan sulitkan. Wasakinu wala tunaffiru. Dan tenangkan, janganlah buat orang lain. Itu dia. Kita orang baru masuk Islam terus nak suruh pakai tudung, terus sahaja. Berapa lama dia dalam keadaan itu? Dalam keadaan berapa ramai orang Islam ni pun tak tutup aurat lagi. Jadi perlahan-lahan. Jangan menyebabkan manusia lari daripada agama ni. Sebab tu Nabi kata basyiran wala tunaffira wa yassira wala tu'assira wa tatawa'a wala takhtalifa. Sampai berita gembira, jangan kalian takut-takutkan. Beri kemudahan, jangan susah-susahkan. Bersatu padulah, jangan kalian berselisih. Waktu Nabi kata lagi, bu'ithu bil fiyatis samhah. Aku diutus dengan membawa agama tauhid. Sebab tu Allah SWT sini kata, aku nak kemudahan, bukan nak yang susah. Maka setelah Allah membuat perkara tersebut, Allah kata yuridukumullah ibikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Aku nak kamu senang, bukan susah. Dia itu Allah tu nak kamu senang, bukan Allah nak kamu susah. Apa walitukmilul iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum. Agar kamu sempurnakan bilangan yang kamu mengagungkan
Allah SWT atas apa yang telah ditunjukkan kepada kamu, wala'allakum tashkurun. Jadi antaranya adalah ayat ini ialah Allah nak bagi tahu supaya kita sempurnakan puasa itu sendiri. Kalau tak boleh bulan Ramadan, bulan lain. Dan juga sempurnakan juga dengan apa? Ada yang mengatakan bahawa inilah sebabnya disyariatkan takbir pada hari raya Aidul Fitri itu sendiri. Berdasarkan ayat, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang kamu diberikan. Dan Allah kata apa? Supaya kamu bersyukur. Artinya kata Ibn Katsir, kalau kalian kerjakan apa perintah Allah, ia merupakan ketaatan kepadanya. Dengan menjalankan semua kewajipan, meninggalkan semua larangannya, serta memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkannya, maka mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Kalau kita dapat buat habiskan puasa tu 30 pun, dan dengan ibadah-ibadah ni, kita kata-kata kita dengan terima kasih kepada Allah SWT, dan kita rasa macam, oh hebatnya aku sebab buat perkara ni. Tak. Sepatutnya apa yang telah kita dididik dalam sebulan itu, bulan Ramadan itu, menyebabkan kita jadi lebih patuh dan taat kepada Allah SWT pada hari-hari yang lainnya. Lebih kurang 99-98 hari lagi sebenarnya kita tak lama nak puasa dah juga. Jadi sesuai lah kita membincangkan perkara ini sebagai persediaan awal untuk kita pernah tahun baru, lembaran baru misal, kita nak memperbaiki azam kita misal, kita nak jadi orang yang lebih baik semua. Bukan kita nak sambut ke apa, tidak, tapi kita lihat masa tu sebagai guideline kepada kita. Kita lihat apa kita dah buat dah setahun. Jadi ini adalah untuk membaiki diri. Mudah-mudahan puasa ini yang akan datang nanti ni adalah lebih baik daripada puasa-puasa. Bukan sekadar kita menahan lapar dahaga, tak melakukan hubungan sama isteri, tetapi dia lebih lagi daripada itu melahirkan ketakwaan kepada Allah SWT. Itu dia apa yang Allah bagi tahu. Supaya apa perkara-perkara ini, ibadah ini, takbir raya ke apa semua, supaya apa, kamu menyempurnakan bilangan itu, dan agar kamu mengagungkan Allah atas apa yang dia telah tunjukkan kepada kamu, dan agar kamu bersyukur. Kemudian ayat terakhir yang hendak kita bincangkan hari ini secara ringkas-ringkas, kita punya halakah kita ni nak bincang ringkas-ringkas saja. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba-hambamu, kalau hamba-hambaku bertanya, kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Menarik ayat ni, Allah kata apabila seorang tu bertanya tentang Allah SWT kepada kau, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku dekat. Dan sebenarnya Allah tak kata katakan pun. Allah kata sesungguhnya aku dekat. Maka sesungguhnya aku dekat. Allah tak kata bagi tahu kat dia. Tak. Allah nak tunjuk betapa dekatnya. Allah kata fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Allah tak Allah kata katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad. Allah tak kata. Ini bukan kata-kata lagi. Ini sebenar-benarnya bahawa Allah tu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku terima doa orang-orang yang berdoa bila doa kepadaku. Falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi kewajipan kepadaku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Menarik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Setelah Allah menceritakan berkenaan dengan ibadah puasa, Allah bagi tahu rukzah-rukzah dia, keringanan dia. Kemudian Allah beritahu berkenaan dengan doa. Jadi kalau kita lihat, kalau dalam Buya Hamka, dia mengaitkan bahawa berdasarkan kepada hujung ayat ini, kata beliau, maka jadikanlah bulan puasa itu sebuah bulan yang penuh dengan ibadat. Bulan yang baca Al-Quran, solat dan juga berdoa. Itu tadi puasa tadi. Quran semua tadi. Itu Buya Hamka dia rangkumkan terus. Dia kata oleh kerana doa itu adalah amat penting, menjadi otak daripada ibadat, berkenanlah Tuhan memberitahukan tentang doa dan bagaimana sambutannya jika hambanya berdoa menyeru namanya dan memohonkan sesuatu. Jadi kita dapat lihat bahawa bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan yang memang dimakbulkan Allah SWT doa. Orang yang berpuasa itu dimakbulkan doa. Ketika berpuasa, bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimakbulkan doa. Tentu saja ini berlaku pada bulan-bulan lain, tetapi bulan-bulan Ramadan itu tentu lebih-lebih lagi. Dia tak terikat kepada waktu, tetapi antara yang disuruh oleh Rasulullah SAW ialah berdoa ketika bulan Ramadan itu sendiri. Dan ada juga dinyatakan bahawa waktu mustajab doa itu adalah waktu ketika sahur. Juga ketika berpuasa.
Jadi Imam Malik meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama mana dia tak minta cepat. Dia kata aku dah doa tapi Allah tak makbul. Jadi itu dia. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi dan juga dari Malik dan merupakan lafaz daripada Imam Bukhari rahimahullah taala. Jadi kita dapat lihat bahawa Allah masih sentiasa makbul. Dan makbul Allah jawab tu. Bukan maksudnya Allah beri setiap apa yang kita minta. Kata minta jet dapat jet apa tak. Kadang-kadang dapat benda yang kita nak. Tapi kadang-kadang Allah ganti dengan benda yang lebih baik. Dan juga dalam hadis lain mengatakan bahawa kadang-kadang Allah makbulkan dengan cara Allah tak menyebabkan kita tak kemalangan, kita tak kecelakaan kerana Allah telah memakbulkan doa dengan cara itu. Allah angkat kecelakaan kita dengan sebab doa kita tadi. Allah tak bagi apa yang kita doa, tapi Allah sebab kita doa tadi, Allah bagi kita terselamat daripada kecelakaan tersebut. Dan ada juga doa ini tak jawab di dunia tapi dapat dekat akhirat. Ada pula Allah ganti dengan baik. Misalnya kita nak kahwin dengan si fulan, tapi Allah tak bagi si fulan, Allah bagi yang lain. Tak apalah, yang kita nak tu kahwin tadi kan. Bukan semestinya orang tu Allah tahu mana yang terbaik buat kita. Itu antaranya. Kita faham? Maksudnya Allah jawab. Bukan Allah makbul tu maksudnya Allah mesti bagi apa yang kamu tahu. Allah jawab. Maksudnya bukan Allah biar proposal kita ni macam tu saja. Kadang-kadang Allah KIV dulu. Itu antaranya. Tapi Allah jawab. Kita faham. Allah jawab doa kita itu. Maksud email kita ni berjawab lah. Kalau kita email kat orang, dia jawab. Bukan dia biar tergantung gitu saja. Lepas tu Nabi kata, tetap dikabulkan doa seorang hamba selama dia tak berdoa untuk perbuatan dosa atau memutuskan hubungan silaturahim. Dan selama tidak diminta dipercepatkan. Ada seorang bertanya, ya Rasulullah, apa yang masukkan dengan minta dipercepat tu? Beliau pun jawab, dia berkata, aku sudah berdoa, terus berdoa tapi belum aku lihat doa aku dikabulkan. Maka pada saat itu dia merasa letih dan dia tidak mahu berdoa lagi. Itu sebenarnya. Jadi sebenarnya hubungan kita dengan Allah SWT ni, Allah tak suruh kita ada perantara pun sebenarnya. Kita nak berdantar, kadang-kadang ada sedih. Kadang-kadang orang cakap, kita tak doa kepada Allah tak boleh sebab signal kita tak sampai. Kena guna orang lain. Sedih kita dengar perkara tersebut. Saya katakan kalau signal tak sampai pun signal Allah sampai. Allah punya signal TikToknya dia sentiasa dengar. Mungkin kita tak sampai, kalau kita kata tak sampai, Allah sampai. Tapi tentulah ada sebab-sebab yang menghalang kita daripada doa. Misalnya kita telah daripada makbul yang doa tersebut, seperti mana tadi, kalau pakaian yang haram, makan yang haram, dia besarkan dengan perkara-perkara yang haram, dia membiasakan diri dengan haram, maka itu menghalang kita dengan doa. Itu. Dan itu macam tadi memutuskan silaturahim dan sebagainya. Kalau kita ni memang orang yang taat kepada Allah SWT dan memang buat benda yang betul, ni kita yakin bahawa Allah SWT sentiasa mendengar. Jadi ini menunjukkan bahawa Allah ni dekat. Jangan duk rasa hantu dekat. Kita kena rasa Allah tu dekat. Pergi mana sesat dalam hutan, jangan duk fikir hantu. Fikir Allah SWT. Kita duk fikirkan pada perkara yang rendah martabatnya, benda yang halus, sedangkan kita lupa kepada yang maha besar itu sendiri. So Allah kata, wa idza sa'alaka ibadi, apabila dia tanyakan kepada aku tentang hamba-Ku, anni tentang aku, fa inni qarib, kata aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku terima doa orang yang berdoa apabila dia berdoa pada aku. Fayastajibu li, dan maka hendaklah dia itu memenuhi kewajipanku. So antara syarat berdoa nak makbul doa apa dia? Kan Allah kata dalam surah Al-Fatihah Allah ajar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu-lah aku memperhambakan diri dan kepada kamu-lah aku meminta pertolongan. Itu syarat dia. Patuh kepada segala perintah Allah SWT, mudahlah Allah SWT nak makbulkan doa kita. Jauhi larangan dia, mudahlah Allah nak makbul doa kita. Kita lihat kan Nabi kata dalam hadis lain, maksud hadis, siapa yang telah berbiasakan kepada yang wajib pun tambah dengan perkara-perkara yang lain yang sunat tu, kita katakan akhir sampai Allah mencintai dia. Antara di kebaikan dia Allah makbulkan doa. Itu dia. Kita buat ibadah sampai Allah cinta, Allah redha kepada kita, maka mudahlah kita nak minta apa saja dah dapat. Apa yang benda yang baik tu Allah akan bagi. Kalau Allah tahu itu tak sesuai untuk kita, Allah akan bantikan dengan lebih baik lagi. Wali yu'minu bila'allahum yursyadun, dan hendaklah kalian percaya, kalian beriman kepada aku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Beriman itu masuk percaya. Percaya itu apa? Dengan apa saja yang Allah bagi dalam Quran ni, turunkan Quran. Allah tadi cerita pasal Quran, Allah turun Quran, kita percaya dia benar-benar datang Allah.
Kita tahu apa saja yang Allah tentukan dalam Quran ini baik untuk kita. Apa saja yang Allah larang itu baik untuk kita. Sama ada dari segi hakikat dia atau majasi dia, daripada segi macam emas, kantar sutra. Hakikat dia taklah memudaratkan orang lelaki itu, tetapi kita tak tahu daripada segi majasi dia, kiasan dia, kerana menyebabkan kita jadi tamak ke sebab benda kita nak boleh dapat ke. Itu semua kita tahu apa saja yang Allah larang itu ada kebaikan dia. Untuk menimbulkan natijah yang baik ke dalam diri manusia itu sendiri. Kadang-kadang kita rasa kenapa haram orang perempuan boleh pakai. Emas pun kenapa lelaki tak boleh pakai. Kita kena pun kata daripada segi hakikat saja, daripada segi luaran saja, tapi dari segi yang dalaman itu juga adalah baik untuk manusia, supaya taklah manusia ni menjadi seolah-olah semua dia boleh dapat. Jadi Tuhan dia pula nanti. Itu yang ramai nak menjadi Tuhan, lupa bahawa dia adalah hamba Allah SWT, sedar bahawa ada benda yang sebenarnya bukan milik kita. Jadi milik sebenar ialah Allah SWT, so dia berhak nak halalkan, dia nak haramkan mana yang dia nak halalkan, dia halalkan, mana yang haramkan, dia haramkan. Jadi hendaklah mereka beriman kepada Allah SWT, percaya apa saja ujian Allah SWT itu baik untuk dia. Ada hikmah di sebalik ujian, maka Allah kata la'allahum yarshudun, agar mereka mendapat petunjuk. Itu dia. Itulah antara ringkas-ringkas kita bincangkan kepada Allah SWT. Allah di mana Allah bagi tahu tentang wasiat sikit daripada sambungan ayat sebelum ini. Allah bagi tahu tak ada dosa untuk orang yang mengubah untuk kebaikan ataupun menggalakkan orang berwasiat dengan elok. Kerana Allah cerita pasal berkenaan puasa, di mana puasa itu akan mendidik manusia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Kerana Allah ceritakan keringanan dia, menunjukkan Allah tu rahmat sangat kepada kita, sayang sangat kepada kita. Jadi kita buat semampu kita. Kita dah tertinggal puasa, ganti daripada hari yang lain. Memang tak boleh nak puasa dah sebab sakit kronik ke apa, dah tua sangat ke apa. Kena apa? Kena bayar fidyah. Dan Allah juga bagi tahu bahawa bulan Ramadan itu antaranya ulama Nabi semua bagi tahu bahawa bulan yang dimakbulkan doa, dan Allah termakbulkan doa manusia pada bulan mana pun. Jangan tunggu nak bulan Ramadan baru nak berdoa sahaja. Dia adalah satu perkara yang luas. Sebab tu Dr. Yusuf Qaradawi kata, jadikanlah kamu hamba kepada Allah, bukan hamba kepada Ramadan itu, tapi Ramadan ini adalah tempat untuk kita berlatih diri kita supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan bila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad, Allah kata bagi tahu kepada Muhammad bahawa Rasulullah SAW bahawa Allah SWT itu sangat dekat. Jadi jangan kita rasa Allah dah jauh sangat, pergi minta kat perkara yang lain, pergi minta kat kubur ke apa, pergi minta kat tangkal ke tok bomoh apa, minta direct terus ke Allah SWT. Allah tak ada protokol tertentu. Yang protokolnya adalah kita laksanakan perintah Allah SWT, Allah akan jawab. Dan antara dia adalah cari tempat-tempat yang makbul. Antara yang makbul doa ialah ketika saat kita sujud, tunduk patuh kepada Allah SWT. Tu Nabi kata saat manusia itu dekat dengan Allah SWT ialah saat dia saat dia kepala dia sujud merendah diri kepada Allah SWT. Sebab tu Allah kata syarat dia nak makbul doa kena apa? Kena memenuhi kewajipan aku. Dan kita solat itu sebenarnya telah memenuhi kewajipan Allah, dan saat itulah kita sangat dekat kepada Allah SWT. Dan antara yang perlu dipatuhi ialah hukum qisas itu tadi. Hukum wasiat itu tadi. Kalau ada faraid itu tadi, semuanya dipatuhi, termasuklah puasa itu sendiri. Akhirnya puasa ini juga nanti akan mendidik manusia menjadi orang bertakwa, sebab bulan Ramadan tu macam-macam ibadah kita buat, termasuklah berdoa kepada Allah SWT, termasuklah membaca Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Dan kalau kita ikut segala perintah Allah SWT, maka Allah akan guide kita kepada jalan yang benar. Di mana hadis kata dia akan jadi tangan kita digunakan kita memukul, jadi kaki kita digunakan untuk berjalan. Maksudnya Allah akan guide kita dalam apa sahaja kehidupan kita. Wallahu a'lam. Baik, itu sahaja untuk kali ini. Perbincangan kita kali ini ringkas-ringkas. Biasalah orang yang biasa-biasa je, jadi bukanlah tahu segala-galanya, bukanlah pandai sangat. Sekadar berbincang-bincang. Kalau ada salah silap, seperti biasa tinggalkan salah silap, ambil mana yang bermanfaat, yang benar tepat saja berdasarkan Quran dan Sunnah, maka tinggalkanlah mana yang tersalah. Sebab niat kita adalah untuk kita nak lihat ayat-ayat Quran ni dan kita nak amalkanlah dalam kehidupan kita agar kita memperolehi kebaikan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah itu sahaja, sekadar ini sahaja pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam pertemuan yang berikutnya. Allah izinkan untuk kita mengembara dalam Al-Quran ni. Kita nak mengembara tempat lain tak boleh. Bukan semua orang ada duit nak mengembara dengan COVID apa semua.
Jadi kita mengembaralah dalam Quran. Ada pahala dia insya-Allah dan ada kebaikan yang besar dalam kita mengembara dalam Al-Quran ni insya-Allah. Itu sahaja, mohon maaf atas segala kesilapan atau perkataan yang mengguriskan hati. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita semua, angkat wabak penyakit daripada dunia ini dan jadikan kita orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Dan kita menanti-nantilah kedatangan Ramadan ini untuk kita memuliakan bulan Ramadan itu dengan apa? Dengan Quran, dengan ibadah-ibadah kepada Allah SWT, dengan berdoa dan sebagainya perkara-perkara yang baik supaya mendidik kita ini menjadi manusia yang bertakwa. Baik, kita tutup dulu pertemuan kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.